أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang dimuliakan kepada seluruh ahli jawatan kuasa masjid dan pegawai masjid Bandar Universiti dan seluruh asatizah serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya dapat sama-sama kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga segala amalan kita diterima dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan sambung perkongsian ilmu berkenaan dengan rahsia syurga dan neraka. Baik. Di dalam sambungan ini pertanyaan, iaitu berapakah jumlah malaikat penjaga neraka pada hari kiamat kelak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, yang bermaksud dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Baik. Di dalam menerangkan ayat ini dijelaskan lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak. Rawahu Muslim. Pada hari kiamat kelak nanti didatangkan 70,000 pemimpin kelompok. Setiap kelompok ada 70,000 malaikat. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Yang mana nanti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam neraka ni yang kita dah bincangkan tempoh hari, berapa tingkat neraka, berapa pintu neraka, berapa jumlah neraka, yang mana satu kelompok daripada kelompok yang kecil tu dan jumlah yang besar akan ada 70,000 malaikat yang akan menjaga. Jadi bagaimana besarnya, wallahu a'lam. Kita tak dapat nak bayangkan besarnya macam mana. Baik.
Dapatkah anda bayangkan betapa besarnya neraka, betapa banyak jumlah penghuninya, sehingga memerlukan malaikat penjaga yang kuat dan jumlahnya yang sangat besar. Kita tidak boleh membayangkan dengan imajinasi yang bagaimana sekalipun. Hanya Allah yang maha mengetahui. Baik. Kalaulah 70,000 malaikat, yang mana kita ketahui malaikat ada yang sebesar, yang mana sayap sebelah kanannya boleh meliputi sebelah barat, sayap sebelah kirinya boleh meliputi sebelah timur. Besar. Kalau 70,000, bagaimanakah keadaan neraka tu? Itu baru malaikat. Belum lagi hamba-hamba Allah yang akan dicampakkan ke dalam. Maknanya jumlah yang besar. Yang lepas pun kita dah bincangkan. Sampaikan Allah Ta'ala bertanya kepada neraka ni, dah penuh ke neraka ni? Jadi yang neraka ni pun menjawab balik, apakah ada lagi yang nak ditambah? Maknanya boleh masuk lagi, boleh buat penambahan lagi. Walhal Allah Ta'ala tu maha mengetahui, tapi benda ini untuk menjadi pengetahuan bagi kita, yang mana besarnya neraka ni. Baik. Di dalam kitab Mushkilil Asar, tulisan Imam At-Tahawi, tertera sebuah sabda Nabi SAW, mafhumnya, matahari dan rembulan menjadi 2 ekor sapi besar yang diikat di dalam neraka pada hari kiamat. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam hadis ni ada 2, matahari dan rembulan. Rembulan ni apa dia? Bulan lah. Yang mana matahari ni kita tak boleh nak gambarkan besar mana matahari ni. Kita hanya dapat melihat matahari dari jarak yang jauh. Dari jarak yang jauh itu pun kita dah merasai dah kepanasannya. Jarak matahari dan bumi ni berjuta berbilion jauh jarak perjalanan daripada bumi nak sampai ke matahari. Itu pun kita dah rasa kepanasannya. Apakah lagi apabila matahari ini Allah Ta'ala perintahkan nanti berada di dalam neraka, bukan untuk diazab, tetapi untuk menambah kepanasan neraka. Dulu kita dah belajar kepanasan neraka ni sebelum Allah Ta'ala nak masukkan penghuninya, dah dipanaskan api selama 70,000 tahun lamanya. Bukan 70,000 tahun kita, 70,000 tahun akhirat. Lama, dah panas dah. Bila dah panas, dia bertukar menjadi merah. Bila dah panas, dia bertukar menjadi hitam. Maknanya sangat panas dah. Dan dalam hadis ini ditambah pula dengan kepanasan matahari. Kan apabila di padang mahsyar nanti, kita ni bila di padang mahsyar mengikut amalan masing-masing. Kalau kita banyak melakukan kebajikan, kebaikan,
dan kebaikan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di sana kita akan mendapat naungan daripada Allah mengikut pada amalan masing-masing. Kalau sekiranya orang yang melakukan sebaliknya, banyak melakukan dosa, orang yang engkar, orang yang tidak mahu meyakinkan Allah itu Tuhan yang Maha Esa, kufur, syirik, maka diceritakan azabnya ada diletakkan matahari sejengkal daripada kepala, mendidih habis. Itu baru matahari. Dan apabila dimasukkan ke neraka nanti, neraka tu dah panas, dah sedia maklum panas, ditambah lagi dengan panasnya matahari. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok kita nak kenal sedikit siapa itu Imam At-Tahawi. Kadang-kadang kita sebut saja tapi kita tak tahu. Dan yang pentingnya kita nak kenal Imam Tahawi ini. Dia ini seorang ulama yang bagaimana? Apakah pegangan dia Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah pegangannya Syiah? Apakah pegangannya Wahabi? Kita nak kenal sedikit. Baik, namanya yang sebenar ialah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abdul Malik Al-Azdi Al-Hajri Al-Misri At-Tahawi Al-Hanafi. Banyak sangat al ni. Mesti pelik ni dengar, banyak sangat al. Baik, direngkaskan menjadi Imam At-Tahawi. Al-Azdi itu adalah nama kabilah, salah satu nama kabilah Arab di Mesir, Al-Azdi. Lepas tu Al-Hajri, iaitu dia mengambil sempena nama saudara pupunya, ulama yang bernama Hajar bin Jazilah, dan ditambah lagi Al-Misri. Bukan misteri, Misri, Mesir, yang berada di Mesir. Mesir di mana? At-Taha. Taha ni sebuah tempat, sebuah daerah yang ada di Mesir. Dan Al-Hanafi, beliau bermazhab Hanafi. Apabila kita dengar bermazhab Hanafi, insya-Allah, alhamdulillah, maka beliau adalah salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak sangat al. Macam kita pun boleh juga letak Al-Iskandari. Maknanya orang ini duduk di Sri Iskandar. Macam imam, salah seorang imam Masjid Bandayu, Ustaz Farid Al-Bariti. Al-Bariti itu maksudnya parit. Tak boleh guna Al-Pariti, tak betul. Ada yang guna, saya pernah nampak kawan-kawan lah, dah suruh betul kan. Dia tak boleh guna Al-Pa, PA tak boleh, tak betul. Kalau dalam bahasa Arabnya kena Al-Ba. Sebab itu dalam bahasa Arab ni kadang-kadang kita tak boleh nak terjemah mengikut Rumi kita. Dia ada dia punya kaedah dia sendiri. Contoh, kalau perak dalam bahasa Arab sebut apa? Kena sebut betul-betul. Kata dia jadi lain bunyinya. Katalah orang Arab datang,
kita sembang orang Arab. Dia tanya, min aina anta? Anta dari mana? Kamu daripada mana? Ana min Malaysia fi wilayati Barik ataupun Berak. Kena sebut betul Berak. Dengar macam pelik, ustaz ni biar benar ni. Betul. Tak percaya pergilah tanya orang yang bahasa Arab. Kalau tak percayalah. Dia tak guna Perak, Berak. Ba, ya, ra, alif, qaf. Berak. Maknanya Perak. Tu kaedah bahasa Arabnya. Sebab tu Ustaz Farid dia menggunakan Al-Bariti. Betul. Barit. Baik. Itu menggunakan nama tempat. Sama juga macam Imam Bukhari. Imam Bukhari bukan nama dia. Bukhari itu nama tempat. Bukhara. Tu yang kadang ada nasi Arab Bukhara. Sempena nama tempat tu Bukhara. Ada seorang ulama dah meninggal dah. Kalau kenal lah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Hasani Al-Maliki. Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Sayyid Muhammad Alwi Al-Hasani Al-Maliki. Baik. Dia ni seorang ulama berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelah Hasan. Sayyidina Hasan. Jadi itu yang digunakan Al-Hasani. Al-Hasani ini adalah satu kabilah di dalam banyak susul galuh Sayyidina Hasan. Salah satu kabilahnya Al-Hasani. Al-Maliki kerana beliau menetap di mana? Al-Maliki. Al-Maliki pula. Al-Maki. Silap. Al-Hasani Al-Maki. Maki itu Mekah. Kabilah Al-Hasani sangat banyak di Mekah. Kalau jumpa Arab-Arab sana yang keturunan Sayyid ni, kebanyakannya Al-Hasani. Dia berbeza dengan Husain. Sayyidina Husain pun ada kabilah. Sayyidina Hasan ada 100 lebih kabilah. Sayyidina Husain yang dicatatkan dalam, kalau tak silap, dalam Rabitah Alawiyah yang berpusat di Jakarta, yang mengumpul nasab-nasab keturunan Nabi dari sebelah Sayyidina Husain ni, kalau tak silap ada 140 lebih, 146 itu lebih kurang kabilah. Itulah yang banyak di Malaysia. Macam mana nak kenal dia, tengok. Kadang-kadang ada orang guna Sayyid, belakang dia apa? Al-Idrus, Jamalul Lail, Al-Habshi. Itu kabilah lah tu. Tu nama kabilah. Kita nak kenal keluarga ni kabilah mana, keluarga ni kabilah mana. Kadang-kadang ada orang tidak menggunakan kabilah, tidak menggunakan Sayyid, terus guna nama biasa. Tidak menggunakan Sayyid tapi menggunakan kabilah di hujung. Itu yang menjadi satu isu daripada ustaz di sebelah sana. Dia kata orang Malaysia ni bodoh. Orang Malaysia ni bodoh. Tengok dekat Indonesia mana ada Sayyid-Sayyid dah. Sini je pakai Sayyid, sana semua pakai Habib. Ni bodoh orang Malaysia ni. Anti Ahlul Bait. Sebenarnya ustaz ni yang bodoh. Sayyid itu keturunan
Habib itu gelaran. Habib itu gelaran yang disandang oleh seorang ulama ataupun orang ilmuwan dari keturunan Nabi SAW. Sebab itu digunakan Habib. Habib bukan keturunan. Jangan salah faham, keturunan dengan gelaran tak sama. Sebab bila dengar dia punya pencerahan, menyakitkan hati, tak tahu nak ulas. Sebab itu kan Allah Ta'ala sebut, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu, yang lebih arif daripada kamu kalau kamu tak tahu. Tak tahu jangan cakap. Baik, habis, sambung. Sebab kita nak kenal Imam At-Tahawi ni. Baik, beliau adalah seorang pakar penghafal hadis, yang mana beliau belajar dari pakciknya yang bernama Al-Muzanni, seorang ulama juga. Al-Muzanni adalah seorang sahabat siapa? Imam Asy-Syafi'i. Al-Muzanni ni pakcik kepada Imam At-Tahawi ni, dia sahabat karib Imam Asy-Syafi'i, sama-sama mengembangkan Islam. Jadi kita dah tahu dah At-Tahawi ni ulama yang bagaimana. Sebab kita nak kenal, kadang-kadang kita baca kitab kita tak tahu ini kitab Al-Sunnah ke. Baca. Oh, Ustaz baca kitab apa Wahabi tu Ustaz. Oh, ya ke? Jadi sekurang-kurangnya kita yang menyampai dan yang menerima tahu kitab apa yang diguna. Siapakah nama ulama-ulama apa yang dimasukkan ke dalam ni, kita kenal. Ulama Ahlus-Sunnah wal Jamaah, insya-Allah. Baik. Guru-guru kepada Imam At-Tahawi ni semua hebat-hebat. Semua qadi je. Qadi ni kira macam mufti lah. Mufti. Kita sebut mufti. Kalau negara Arab, qadi. Kalau sini, kadi, tukang angkat nikah. Baik. Salah seorang gurunya yang bernama Al-Qadi Abu Ja'far Ahmad bin Imran Al-Baghdadi. Al-Baghdadi ni kita tahu. Sebab ada pusat belajar apa? Al-Quran, Al-Baghdadi. Datang daripada mana? Baghdad. Al-Baghdadi, Baghdad. Ni kita tahu. Ini tahu Ustaz, Al-Baghdadi ni tahu. Sebab saya belajar Quran di dekat pusat Al-Baghdadi ni. Jadi kita tanya oleh apa mana Al-Baghdadi ni? Entah, wallahu alam, tak tahu pula. Al-Baghdadi ni tempat. Baghdad. Baik. Dan yang lainnya Al-Qadhi Abu Kazim Abdul Hamid bin Abdul Aziz Al-Baghdadi, sama juga Baghdad. Baik. Kita tengok sedikit apa Imam At-Tahawi ni salah satu ulama yang unggul lah. Sebab apa? Beliau duduk di zaman 6 imam huffaz hadis yang dipanggil kutubus sittah. Tu hadis-hadis tu, imam-imam hadis yang 6. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah. Beliau duduk di zaman 6 imam ni. Hebat lah. Dapat duduk. Bukan duduk je, dapat belajar ilmu, ambil ilmu daripada imam-imam besar ni. Jadi kita dah tahulah hebat Imam At-Tahawi ni. Salah seorang ulama hebat.
Ketika mana wafatnya Imam Bukhari, usia Imam At-Tahawi ketika itu 17 tahun. Wafat Imam Muslim umurnya 22 tahun. Wafat Imam Abu Daud umurnya 36 tahun. Wafat Imam At-Tirmizi umurnya 40 tahun. Wafatnya Imam An-Nasa'i umurnya 64 tahun. Wafatnya Imam Ibnu Majah usianya pada ketika itu 34 tahun. Maknanya Imam Ibnu Majah ni wafat awal lah. Dia wafat selepas sebelum Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah ni. Cuma di sini disusun. Yang pertama siapa, yang kedua siapa. Dua imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, kitab beliau Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Inilah yang kalau kita baca hadis, kadang-kadang ditulis di situ muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih disepakati oleh dua ulama hadis, Bukhari dan Muslim. Syaikhani, dua guru besar, Bukhari dan Muslim. Lagi Sahihain, dua kitab sahih, Bukhari dan Muslim. Yang lain daripada empat lain daripada itu dipanggil sunan. Kitab sunan, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Hadis yang datang daripada kitab Bukhari dan Muslim sahih sahaja. Di dalam kitabnya tidak ada hadis hasan, tak ada, maudhu' tak ada, dhaif tak ada. Kalau dalam 4 kitab yang lain ada. Cuma bila hadis itu dhaif ke maudhu' ke, akan diperjelaskan, diberi penjelasan hadis ini apa. Lepas tu kalau kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Beliau mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Beliau mengatakan hadis ini dhaif. Dia dah klasifikasikan. Tapi kalau Bukhari dan Muslim tak ada. Semua sahih. Baik. Dan kitab unggul Imam At-Tahawi iaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini kitab akidah ni. Kitab Akidah At-Tahawiyah ini digunakan, boleh dikatakan keseluruhan ulama sunnah. Ulama sunnah, ahli sunnah wal jamaah banyak menggunakan kitab Akidah At-Tahawiyah. Dia membicarakan tentang tauhid, akidah Islam. Ni banyak lagi kitab-kitabnya. Dan salah satunya ini yang hadis yang dibacakan tadi, iaitu matahari dan rembulan menjadi 2 ekor sapi besar yang diikat di dalam neraka pada hari kiamat. Hadis ini datang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dihimpunkan dalam kitab At-Tahawi, Imam At-Tahawi yang bernama Mushkilil Asar. Salah satu kitab Imam At-Tahawi. InsyaAllah, alhamdulillah kita kenal dah salah seorang ulama. Kadang-kadang kita pun tak pernah dengar siapa Imam Tahawi. Tapi apa, sekurang-kurangnya pada malam ini, bila mana nanti kita buka kitab-kitab lama, keluar nama Tahawi. Kalau ruminya ditulis Tahawi. Inilah dia ulama dia.
Siapa dia kita? Maknanya kitab tu kita boleh mengikut apa yang dihujahkan oleh ulama ni, kerana beliau seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab kadang-kadang kita ni kalau tak ada pegangan, kita jadi terumbang-ambing. Oh, yang ini belah ni kata macam ni, yang ni cakap macam ni. Mana satu yang betul ni? Yang sini pendapatnya macam ni, yang ni pendapatnya macam ni. Yang penting kita tengok, kita nak kenal salah satu ulama Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah seorang ulama yang berpegang kepada 4 perkara: dalil Al-Quran, dalil hadis, qiyas, dan ijma' ulama. Ijma' ulama ni, qiyas ni maksudnya perkara yang khilaf. Ulama-ulama 4 ni dulu berbeza pendapat semuanya, tetapi tak berbalah. Yang berbalah pengikut dia, sebab dia nak membenarkan imam dia. Oh, imam aku betul ni. Sedangkan imam-imam ni tak ada berbalah pun, tetap menerima berlapang dada. Inilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kalaulah kita beri sedikit pandangan yang berbeza daripada seseorang, orang tu cakap, oh tak boleh, ini semua bidah saja. Mana kita kenal lah orang itu berpegangan macam mana. Tak boleh sebut banyak kali, jadi marah orang. Kita pun faham, tak faham buat-buat faham. Baik, tengok dulu jam ke apa? 8.17. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa Imam At-Tahawi ni kata, wujudnya makhluk sebesar itu dapat anda fikirkan sendiri betapa kekecohan dan keriuhan tempat orang yang berdosa. Mana nanti dalam neraka tu memang satu tempat yang tak aman, tak selesa. Suara teriakan ni memang tidak akan berhenti, bersambung. Kerana apa? Kerana tidak tahan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dilakukan di atas dunia dulu. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebab itu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, iaitu pelihara diri kita, pelihara ahli keluarga kita. Ayat ni pun kita dah tahu dah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu, naron, daripada diazab dalam neraka. Jangan kita biarkan kalau ada kemungkaran daripada ahli keluarga kita, kita cegah. Kalau kita tak cegah, maknanya kita pun sebab kita pun masuk nanti pun kena juga, kena cegah. Kalau kita sendiri yang buat kemungkaran, kita muhasabah, kita taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ketetapan iman untuk elak daripada melakukan kemungkaran.
waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan berhala. Bahan bakar dalam neraka ni tidak lain dan tak bukan manusia, orang-orang yang mensyirikkan Allah, dialah jadi bahan bakar. Batu berhala, dialah jadi bahan bakar. Kalau kita tengoklah patung-patung yang besar ke, patung berhala ke, yang besar-besar tu, jangan puji, ui mak besarnya. Pergi ke mana, Kelantan, apa ke nama, Tumpat. Ada orang suka pergi situ sebab dia tengok patung Buddha tidur. Patung Buddha tu terbaring je. Cantik patung Buddha ni. Jaga-jaga tuan-tuan. A'udzubillah min zalik. Itu boleh melibatkan jatuhnya, rosaknya iman kita, orang Islam, kalau kita memuji patung berhala. Kita tengok hebat dia kat mana di dunia, nanti di sana, nanti itulah dia patung yang akan jadi bahan bakar. Itu yang kita nak puji tak? Lepas tu pergi ke mana, yang Amerika buat tu, apa nama tu, yang pegang obor-obor tu kan, hebat dah. Walaupun ia sebagai simbolik, tapi kalau ia jadi satu tempat pemujaan, maka dia menjadi satu alat pemujaan, maka jadilah dia berhala. Pun akan dicampakkan. Itu yang luar, yang dalam ni kita tak tahu lah. Lalu tengok adalah apa bentuk gajah lah, itulah, lembu lah, itulah. Buat benda tu semua masuk bahala, semua masuk neraka. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang mana malaikat-malaikat yang menjaga neraka ini layanannya sungguh keras dan kasar. Tak ada masuk nama siapa, Nazir Ameh ni meh masuk ni, tak ada. Dia rentak habis. Dapat je perintah daripada Allah waktu di mahsyar tu, di mizan tu, apabila Allah Ta'ala perintahkan malaikat penjaga neraka datang ambil ni ahli neraka ni, tak tunggu lama, terus cangkuk, tarik terus. Tak ada lembut-lembut nama siapa ni, tak ada. Kita je nak tangkap penjahat, tanya dulu, nama siapa, pernah masuk penjara belum. Itu tak ada. Layanannya keras dan kasar, tak boleh, tak ada budi bicara. Kalau A lah, kita A boleh tukar B lagi. La ya'sunallah ma amarahum, yang mana dia tidak pernah mengingkari perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan bahkan mereka ini menuruti segala perintah Allah. Malaikat ni yang kita kenal, kita tahu, tak pernah ingkar. Tak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala suruh sujud, sujud terus. Tak ada tanya, kenapa? Tak ada. Sujud terus sujud. Illa iblis. Kecuali iblis tak mau sujud, membanggakan diri, yang mana ciptaan dia daripada api lebih mulia daripada ciptaan manusia daripada tanah. Malaikat semua taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri,
Saya nak baca satu hadis mafhum majlis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yakni memerintahkan para malaikat mencatatkan kebaikan yakni pahala dan kejahatan dosa, kemudian menjelaskan kedua-duanya. Maksudnya Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk catat amalan kebaikan dan amalan keburukan kita. Ni yang dikatakan ni, Rakib dan Atid ni duduk di kiri kanan ni, dia catat apa yang kita buat, dan nanti kemudian menjelaskan ni dibalas apa yang telah dilakukan. Maka barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan kemudian tidak dikerjakannya, maka Allah mencatatkan untuknya satu kebaikan. Tak berniat buat baik, balik nanti nak bersedekah, keluar je pintu ni nanti nak sedekah masuk tabung masjid, niat dah baik dah, lepas habis sembahyang pun terlupa turun balik. Niat saja dapat satu kebaikan, Allah Ta'ala bagi ya. Maka apabila seseorang itu berniat untuk kebaikan, maka dikerjakan kebaikan tersebut, maka dicatatkan baginya 10 kebaikan, mungkin ditambah hingga 700 kali ganda atau lebih daripada itu. Buat satu kebaikan, tadi tak buat, niat tapi tak buat, dapat satu kebaikan. Ini niat dan buat kebaikan itu, Allah Ta'ala beri ganjaran 10 kali ganda ataupun lebih daripada itu, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang itu berniat untuk melakukan kejahatan kemudian tidak dikerjakan, maka Allah mencatatkan untuknya satu kebaikan. Boleh buat yang tu? Nampak? Hebatnya Allah. Orang tu hambanya berniat untuk buat jahat tapi tak buat, dapat satu kebaikan, satu pahala. Satu pahala sebab dia tak buat. Dan kemudian tidak dan jika berniat untuk melakukan kejahatan kemudian dikerjakannya, maka dicatatkan untuknya satu kejahatan. Inilah salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang, dan Al-Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Kita buat baik, dapat pahala kebaikan, ditambah. Kita berniat nak buat jahat tapi tak buat pun dapat pahala. Tapi jangan kita buat. Kalau buat tadi dapat, kalau buat niat baik, buat baik, dapat berganda-ganda pahala kebaikan. Sepatutnya lah, kalau ikut logik akal lah, buat niat jahat, buat jahat pun berganda juga dosanya. Tak, Allah tak macam tu. Niat untuk buat jahat dan dikerjakan kejahatan itu, Allah baru perintahkan malaikat catat satu je kejahatan. Moga-moga Allah Ta'ala, moga-moga dengan sifat Allah Tuhan yang Maha pengasihani lagi Maha Pengampun ini, maka diampunkan segala salah dan silap kita yang telah kita lakukan. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita di atas dunia ini dan di akhirat kelak. Moga-moga segala amalan kita diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga
kehidupan kita dan kematian kita juga diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapatlah kita hidup bahagia di akhirat kelak, insya-Allah. Amin. Moga-moga Allah Taala perkenankan segala hajat baik yang telah kita hajatkan. Jadi jika ada salah dan silap di dalam penyampaian saya mohon maaf atas kesilapan tersebut. Moga-moga ilmu yang kita dapat pada hari ini memberikan satu manfaat yang besar buat diri kita. Moga-moga Allah Ta'ala memberkati segala usaha kita untuk mencari ilmu pengetahuan, lebih-lebih lagi tentang Islam. Moga-moga Allah Ta'ala bimbing kita untuk berada di atas landasan yang benar, insya-Allah. Amin. Jadi kita tangguh kuliah ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.